Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Siapa yang pernah kena low blood pressure, yang dah confirm doktor kata you ada low blood pressure, dan yang sampai kena makan ubat pun, kita nak cerita tentang tekanan darah rendah. Apakah 10 petanda awal ataupun petanda yang you dah kena tapi you tak sedar? Kadang-kadang dah lama pun. Baik, kita mulakan. Nombor 1 ialah no symptom. You tak ada langsung petanda apa-apa pun, tapi sebenarnya you ada low blood pressure. Cuma kadang-kadang you pergi buat medical check up, baru you mendapati doktor kata, blood pressure you rendah lah. Apa yang dimaksudkan dengan rendah ni? Okey, dengar elok. Selalunya dalam sains 90 systolic, bawahnya diastolic 60. 90 bawah 60 merupakan sempadan bawah. Maksudnya sempadan yang rendah. Kalau atas tu zaman sekarang ni 140 bawah berapa? Bawah 90. Kan 140/90 tu dikira dah borderline, tetapi dah ada new statistik mengatakan kalau berumur lebih tinggi boleh lebih tinggi sikit, sampai ke 145/95 pun masih normal lagi. So don't worry. Sekarang yang rendah ni, kalau bawah pada 90/60, teman-teman you ke ataupun you tahu you sendiri yang dah katakan 85 bawah, katakan bawah 55, itu kira-kira rendah lah kan. Setengah orang tu sampai 80 bawah 50 pun ada. Cuba saya tengok ada tak pressure yang macam tu, tetapi you tidak komplain apa-apa. Bagi mereka yang tak komplain apa-apa, yang berjalan macam biasa, pergi kerja macam biasa, bangun pagi tak ada sinarai yang saya nak bagi ni, dan you boleh beranak pinak semua, dah ada cucu pun, so let go. Faham tu? Let go. Tak ada masalah. Cuma kalau rendah lagi pada bawah tu, jangan-jangan you boleh selamat lah. Okay. So, nombor 1, petanda, simptom ialah dizziness, ataupun you rasa macam pening-pening sikit, macam apa orang panggil, macam gelap mata. Faham tak? Setengah orang bangun pagi, dia nak bangun daripada tidur, terutama sekali dia nak kena pegang dinding dulu. Betul? You yang rendah ni, jangan sampai ada dizziness. Maksudnya rasa macam terhoyong hayang, bangun pagi gelap mata, nak pegang dinding semua. Lepas tu you rasa ringan kepala. Nombor 2, ringan kepala. Okey, maksudnya rasa macam ringan tu, kalau ringan positif tak apa, ringan rasa tak sedap, maksudnya you macam tak balance. Lepas tu you ada pening kepala lagi. Okey, yang bawah ni 90/60, sempadan bawah. Sempadan atas pegang 140/90. Ambil ni dulu sebagai gambaran yang general. Kalau spesifik baru kita belajar lebih mendalam. Okay. Seterusnya ialah you pening kepala. Saya dah cakap tadi, sehinggakan setengah orang tu sampai keluar jadi migraine pun, tapi jangan-jangan kena migraine. Baik, sambung. Losing consciousness. Kalau you dah hilang you punya kesedaran, maksudnya pitam-pitam ataupun nak pitam, ataupun memang setengah orang sampai dia pitam, ataupun dia kena tidur dulu, kalau tidak dia jadi gelap, yang tu you kena check you punya low blood pressure atau tidak. Okay, selalunya. Seterusnya, kalau you rasa dahaga, tak pasal-pasal dahaga je, memanglah kadang-kadang bulan puasa ni lain cerita sikit lah, tapi biasa-biasa pun you dahaga je. Dan tadi kalau you yang jenis senang-senang nak pitam tu, berhati-hati betul-betul, especially kalau you nak pergi toilet. Kalau you dah berumur, selalunya jangan kunci pintu. Saya ulang, jangan kunci pintu. You tahu kenapa kan? Ramai mak-mak kita, atuk-atuk kita dulu-dulu kan, you pernah dengar kan, dia orang jatuh kat toilet. Okay? Dan bukan soal licin je, memang dia tak boleh balance pun. Dan takutnya dia terhantuk kepala ke lantai, terutama sekali. Faham? Seterusnya, nombor 5 ialah brain fog. Dia punya otak jadi macam foggy. Foggy tu maksudnya berkabus. Jadi dalam erti kata berfikir secara yang dah tak berapa normal lagi dah. Maksudnya dia jadi macam boleh ingat tak boleh ingat. Bukan nyanyuk, tetapi dia jadi blur. Faham tak? Otak dia tu jadi blur. Tak boleh fikir dah. Okay. Brain fog. Lepas tu bukan saja otak saja, mata kita, penglihatan kita pun jadi kelabu. Blurry vision, dia jadi blur, tak pasal-pasal, bukan ada cataract apa pun, rupanya disebabkan low blood pressure. Okay, next. Siapa lagi? Kalau ada kulit you rasa sejuk, padahal you selalu panas, tapi dalam 2-3 minggu ni you rasa sejuk je. Orang lain komplain panas, you rasa sejuk. Of course you kena check thyroid semua, tetapi kalau tak ada thyroid pun you rasa macam body you tak cukup
memanglah disebabkan blood pressure rendah, bila supply oksigen tak sampai ke kulit tu, last sekali kan dia nak jaga organ you, nak jaga jantung you, paru-paru, stomach you semua dia nak jaga. Tadi kulit tu dia tinggalkan. Sebab apa? Tak cukup pressure. Jadi kulit kita jadi, dan kita sendiri rasa sejuk, okey. Dan kadang-kadang orang boleh komplain kat you, Din, kenapa hang ni nampak pucat kan? So kalau sampai macam tu, you walaupun rasa sikit-sikit je, tetapi bila orang dah reconfirm, tolong pergi jumpa doktor cepat. Setengah orang, seterusnya nombor 8 ialah palpitation. You rasa berdebar jantung you. Selalunya you tak rasa macam sekarang. Kalau you normal, you tak rasa berdebar kan. Tapi kalau orang yang ada palpitation, tolong cek apa yang tengah berlaku dalam badan you. Seterusnya, ada orang ada sakit-sakit, tak tahu sakit je lah, bukan sakit yang sampai kena pergi hospital, tapi tak sedap badan, rasa aching, okay. And sometimes you rasa macam bukan kebas, tapi rasa macam semut-semut. Bila tak cukup darah ataupun darah tak cukup pressure, dia rasa macam nak naik kebas tapi belum kebas. You faham tak? Macam ada orang putih panggil tingling sensation. Alright. Lagi dua, iaitu fatigue. You akan rasa letih je. Saya rasa ada seorang tu tadi dia bukan telefon, dia PM saya, dia kata memang betul dok, dia bangun dia kena pegang dinding, lepas tu nak gelap mata, letih je dia kata, tak tahu kenapa, lesu je, tak bermaya je. Ni cek tengok, mungkin salah satu sebabnya ialah low blood pressure. You rasa very weak, lemah dan sleepy, mengantuk. Ialah bila tak cukup supply oksigen kan, dan pemakanan nutrien melalui darah juga kan. Dan last sekali ialah siapa-siapa yang jangan nak jumpa psikiatris, cepat-cepat cek dulu blood pressure you. You jadi depressed, you jadi murung, you sedih, macam dunia ni nak kiamat, you rasa macam tak syok je hidup you, tak boleh let go, tak boleh feel good. Jadi lepas tu setengah orang pula anxious, dia jadi resah gelisah. Jadi tak pasal-pasal, sebab body kita ni macam mana pula blood pressure ada kaitan dengan rasa emosi dan terganggu, rasa macam panik dan sebagainya. Rupa-rupanya otak kita terganggu. Bila otak kita tak dapat supply blood pressure yang normal, dia memang sensitif. Baik, cukup dulu dari segi konsep petanda-petanda. Dalam 10 atau 11 saya bagi tadi ni, you ada berapa? Cepat. Ada 2 atau 3 ataupun 1 pun, kalau memang benda tu serius dan you merasai sangat-sangat terganggu dan mengganggu you punya kehidupan fungsi semula jadi, jangan anggap itu normal. Mungkin ada sesuatu, jangan kata sebab you dah tua. Itu tadi petanda. Sekarang tiba masanya saya bagi kenapa berlakunya low blood pressure. Sebab tak mungkin sesuatu tu berlaku tanpa sebab. Tuhan memberi kita satu beban tu memang untuk kita boleh tanggung dia. Maksudnya Tuhan tahu yang you can go through it, tetapi kadang setengah daripada kita tu rasa pelik lah, okay? Tak tahu pasal apa, terus jadi je benda macam ni. Nombor 1, sebab utama ialah disebabkan oleh dipanggil postural hypotension. Yang ni kerap kali berlaku untuk saya dan anda yang normal pun, blood pressure yang mungkin belah ke atas dah pun, dah borderline yang bukan rendah, borderline yang tinggi pun, kalau you ada masalah postural ni maksudnya keadaan posisi you. Katakan saya tengah duduk macam ni, lepas tu ada benda jatuh ke, saya kena bangun, nak lari pegang switch ke, nak buka lampu ke apa, masa tu saya jadi gelap. Itu sementara dan temporary. Lepas saya duduk sekejap ataupun saya switch on dah, saya dah buat kerja, benda tu macam hilang sendiri, you tak perasan pun. Tapi tadi masa you bangun tu, you terasa macam pening-pening ataupun ringan kepala atau nak gelap. Itu dia panggil postural hypotension. Kalau dia berlaku sekelip mata dan tidak berulang kali, itu dinamakan normal. Tetapi kalau dia berulang kali, setiap kali you bangun daripada duduk, you cukup takut nak pergi toilet, dan bila lepas you buang air besar ke, buang air kecil ke, you nak bangun tu, mulalah you cari dinding. Faham tak? You nak bangun tu memang you tahu, kalau you tak pegang sesuatu ni support, you akan jatuh ataupun you nak jatuh. Saya rasa bagi mereka yang semayang pun, faham tak? Bila you rokok, lepas tu you bangun balik, lepas tu nak berdiri tegak sekejap tu, lepas tu you sujud, daripada sujud tu naik ke atas lagi menjadi, you selalunya nak semayang duduk tepi-tepi dinding. Okey, jaga baik-baik
Ini adalah disebabkan oleh satu yang dinamakan apa tu autonomic nervous system. Nama tak payah ingat, tetapi dalam body kita sentiasa ada dia panggil sympathetic dan parasympathetic. Berarti kita ni bereaksi kepada benda yang mengejutkan atau benda yang relax, benda yang masa kita makan, masa kita tidur tengok TV, ataupun masa kita kena kejar anjing semua tu. Jadi kita ada body yang mententeramkan jiwa kita, menyelamatkan keadaan, jadi dia lawan balik. So seharusnya dia ada relevan, maksudnya kalau masa terkejut lah, tapi ni masa normal-normal pun dia react tak berapa nak kemas, maka seharusnya blood pressure tu naik ataupun turun balik, dilevelkan balik, dia tak ikut. Bila dia tak ikut tu yang jadi blood pressure jadi jatuh. Dia sepatutnya naik, dia patut maintain, tetapi dia turun. Tak payah banyak. Kalau you ambil blood pressure you sekarang, siapa yang ada blood pressure ni, you duduk, okey, ambil sekejap lagi you buat lah. Lepas tu you berdiri. Tak, you berdiri, you ambil lagi sekali. Walaupun tak accurate, tak salah diagnose sendiri, tetapi kalau sampai turunnya blood pressure daripada duduk ke berdiri tu turun sampai 6 point lebih. Katakan 90, you dah rendah, you dapat 90 bawah 60, tu biasa-biasa, you tak complain. Bila berdiri tengok-tengok 84, bawahnya katakan cuma 55 ataupun 56, so 84 bawah 55, 56 tu you mungkin dapat masalah yang saya cerita tadi. Itu dikira sebagai dipanggil postural hypotension. Faham? Selalunya ada lagi kaitan tentang pemakanan. Ini sebab kadang-kadang orang secara halus tak faham. Dia ingatkan dia jadi nak buat macam mana, dah nak jadi. No. Kadang-kadang check dulu B1. Okey, thiamine tak cukup. Ini makanan-makanan yang berbentuk daripada soya, daripada makanan-makanan fermented, tempe, makanan-makanan B1 yang banyak selalunya datang pada binatang lah. Tetapi kalau you ada nutritional yeast, pernah dengar nutritional yeast ataupun seaweed, boleh makan untuk ataupun beli daripada farmasi lah. B1 ada jual thiamine. Test tengok, kadang-kadang B1 saja dah betulkan you punya blood pressure. Sebab B1 tak cukup, deficient, kurang, dia akan menyebabkan low blood pressure. Nombor 2, kalau dah serius sangat, doktor akan check you punya adrenal gland. Adrenal gland ni selalu saya dah cerita, dia atas daripada buah pinggang. Kat belakang kita ni ada 2 buah pinggang. Atas 2 buah pinggang tu Tuhan jadikan ada lagi 2 kelenjar yang menjaga you punya naik turunnya blood pressure pun. Dan dia ada macam-macam lagi lah. Dia keluarkan cortisol, hormon, adrenaline, noradrenaline. Bagus untuk orang perempuan, semua sekali adrenal ni kena jaga betul-betul. Sebab tu kalau adrenal ni tak berfungsi baik, blood pressure pun turun, you pun akan rasa letih je. Itu pun namanya dipanggil adrenal fatigue. Baik. Seterusnya, kalau you jenis yang tak bergerak ataupun baru keluar hospital ke, ataupun duduk lama atas katil disebabkan oleh sakit, ataupun memang buat perangai macam sakit. Dengar ni. Saya selalu kata ramai daripada kita, contohnya bulan puasa, katakan dah pencin dan sebagainya, kalau dapat kursi malas pula, you duduk lebih pada 4 jam dengan WhatsApp lah, dengan you punya geng you, ada grup tahun sekian, ITM punya grup, dekat 10 grup you nak kena layan WhatsApp grup tu. 4 jam bang tak bangun, punggung melekat kat situ. Itu adalah sebenarnya antara penyebab zaman moden kenapa orang dapat high ataupun sebenarnya low blood pressure pun. Seterusnya, kalau you tidak cukup air, yang ni paling mustahak dan paling senang, gampang untuk kita selesaikan. So kalau you dehydrated, memang itu satu daripada punca utama. Punca yang dehydration ni selalunya kalau berkombinasi dengan exercise. Maklumlah, kita nak tunjuk kita terror, kita exercise, lupa nak minum air, kena pula dengan panas, cantik. Itu boleh dapat low blood pressure. Ataupun you berpenyakit sampai muntah, sampai ada keracunan makan, ada diarrhea, faham tak? Ada masalah. Satu lagi masalah allergy. Jangan main tau kalau you salah-salah ambil ubat ke apa, injection ke. Minta maaf lah kalau saya cerita tentang vaksin ni pun, kalau you ada anaphylactic shock. Sebab tu doktor tak bagi you balik terus lepas injection vaksin semua ni. Sebab apa? Shock ni boleh menyebabkan pressure you jatuh very very low, and yelah, kalau tak jaga boleh bawa maut pun. Sebab tu low blood pressure is very important. Ataupun you makan ubat-ubat diuretik. Tahu diuretik? Ubat bagi lawas kencing. Okay, so you makan, you kencing, rupanya air tak cukup dalam badan, you dapat low blood pressure. Seterusnya, kalau you langsung tak makan garam langsung,
Bukanlah garam biasa, saya kata garam yang bermineral tu, langsung tak makan, dan potasium you tinggi, sodium you rendah, pun menyebabkan you akan dapat low blood pressure. Siapa yang baru nak mula keto diet, hati-hati, memang terkenal orang buat keto, kalau tak diajar betul-betul, you dapat low blood pressure. Itu tak bererti keto tu tak bagus, cuma kalau tak biasa dan tak ikut dia punya amalan dia tu, kena belajar betul-betul, okay, sebelum you jadi keto punya practitioner. Okay. Lepas tu biasa-biasa kalau air you malas minum dan you pula jenis yang orang suka berpeluh, pun boleh menyebabkan you dapat low blood pressure. Seterusnya, ada satu penyakit namanya Addison disease, Addison, jaranglah sekarang ni you jumpa ni, tapi ni ada masalah ni lah, masalah genetik dan sebagainya. Selalunya disebabkan Addison disease ni, you punya sodium Tuhan duga you tak cukup selalu, jadi you kena orang panggil suplemen dengan sodium. Sebab tu garam ni jangan main-main, mustahak tau, garam bukit. Okay, baik. Seterusnya, siapa pula yang suka ambil ubat-ubatan seperti ubat high blood pressure, kan ubat high blood pressure ni untuk menurunkan blood pressure lah. Kadang-kadang terlalu lebih ataupun ada kesan sampingan, dia boleh turun blood pressure you. Ataupun saya kata apa, ubat pelawas kencing tadi, ataupun ubat psikiatrik. Selalunya ubat yang untuk mententeramkan jiwa, anti kemurungan, dia memang boleh membawa kepada low blood pressure. Ada juga ubat-ubat yang soal apa tu, central nervous system, ubat-ubat saraf, ubat-ubat erectile dysfunction pun, ubat masalah adik tak mau naik tu, jaga baik-baik kalau ambil ubat-ubat yang salah, yang selalu jual kat tepi-tepi, maklumlah kan, yang jual kat tepi jalan tu, jaga baik-baik, mereka kadang-kadang masuk bahan-bahan yang menurunkan blood pressure pun. Okey, sambung. Tadi B1, seterusnya B12. B12 ni selalunya kalau you ikut vegetarian, maksudnya ikut tak makan daging langsung, you kena suplemen dengan B12. Saya ambil B12 juga, tak perlu ambil banyak, seminggu sekali 2 cukup. Dia kecil je dia punya dosage dia tu, tapi kena ambil kalau you tak ambil langsung. Sebiji telur pun seminggu kan. Okay, right. Folate, lagi satu yang ada kaitannya dengan iron dan sebagainya tu. So folate ni very important. So kalau you lupa, senang aja, you ambil B complex lah, senang, semua tu dah ada dalamnya. Okay. Baik, siapa yang pening-pening kepala ataupun nak jatuh-jatuh ni, atau rasa ringan kepala bila lepas makan, selalunya heran makan boleh menyebabkan you dapat low blood pressure. Terutama sekali kalau terlalu banyak gula, banyak susu, benda-benda berat you makan sampai sedawa. You cuba tengok, kalau you salah-salah hari bulan, lepas you nak bangun ke, ataupun lepas makan je, kadang-kadang bukan pasal bangun ke, pasal makanan tu sendiri boleh menyebabkan you dapat low blood pressure. Logiknya ialah kalau terlalu berat makanan, terutama sekali gula, blood kita rush into the stomach atau usus, sebab dia nak proses. Sebab you makan terlalu banyak, you jadi kaya raya dengan makanan, body kita down. Sebab apa? Darah tak cukup. Okey, sikit lagi tentang kalau siapa yang dah lemah jantung ataupun kena heart attack, berhati-hati. Masa ni blood pressure you normally akan jadi low. Okey. Seterusnya, tadi ada orang cerita tentang anemia. Maksudnya tak cukup darah merah, okay, red blood cell, hemoglobin you tak cukup, ataupun you kehilangan ni darah, maksudnya ada perdarahan berlaku you tak sedar, seperti buasir, seperti ada gastric ulcer, ataupun any bleeding in your body, ataupun terlalu banyak perdarahan berlaku waktu you dapat menses, you kena check juga, sebab mungkin disebabkan ini you boleh jadi lemah badan you sampai nak pengsan-pengsan pun. Kita tutup cerita dengan penyebab terakhir ialah stres. You heran macam mana stres boleh menyebabkan low blood pressure, sebab ada kaitan dengan kortisol. Bila you stres, you punya, ingat saya cerita tadi, adrenal gland you di belakang buah pinggang tu, di atasnya tu dia keluarkan hormon nama kortisol, dan kortisol ni juga akan boleh menyebabkan lawannya, dia bagi nak membetulkan keadaan, dia boleh turunkan blood pressure you sekejap. Okay, InsyaAllah saya dah habis cerita. Tadi saya cerita tentang sugar dan vaccination. So hati-hati kalau siapa yang dah dipanggil untuk vaccination tu, jangan terus nak balik kelang kabut, check biar nurse atau doktor periksa blood pressure you dahulu. Apa nak buat?
Jadi tak guna kita cerita je banyak-banyak tapi tak tahu apa nak buat nanti. Yang ni yang paling mustahak. Nombor 1, ready? Tidak lain tidak bukan doa. Saya selalu cerita pasal, bukan selalulah, kadang-kadang lupa juga, tapi bila teringat tu saya tak, bulan puasa ni ingat lebih sikit lah kan. Tapi maksudnya apa pun kita kena berdoa, sebab Tuhan yang bagi, dia yang tarik balik, betul tak? Kita yang sembah dia dan pada dia lah kita minta pertolongan. Jadi doa, tetapi doa saja tak cukup. Terutama sekali yang ni, kalau confirm you tak minum air, doa 100 kali pun, yalah, kalau Tuhan nak izinkan tu, memanglah semua dengan izin Allah. Tapi Allah kata, kalau kau tak berusaha, aku pun tak nak tukar kau punya masa depan kau. Jadi kita kena bertukar lah, minum tak cukup. Untuk penyakit apa pun, penawar pertama ialah, saya kata apa? Selain daripada doa, saya ulang tadi, ialah air. Nombor 2, blood volume. Kenapa kena ada air yang mencukupi? Sebab kita kena ada at least 5 liter darah yang orang kata apa, berputar dalam body kita. Kalau hilang aja 1 or 2 liters, memang kita akan jatuh pengsan lah. Mana boleh hidup dengan 3 liter punya darah dalam badan kita ni, faham tu? So kita kena bagi balik air sebagai pembawa kepada darah-darah kita. So nombor 2, boleh ambil air coconut. Sebab apa? Air coconut ni memang dia pengganti macam blood kita punya persamaan. So orang dah tahu kalau di hospital mana-mana kat kampung tak ada drip tu, dia boleh masuk apa tu, air kelapa je dalam body dia. Cukup. Masa ni you kena minta doktor you, seterusnya dengar, ialah kurangkan ubat-ubatan yang perlu dikurangkan. Contoh, ubat high blood pressure supaya dia tak jadi low sangat. Kalau terlalu tinggi high blood pressure, you dah ikut D&D diet. Bila ikut D&D diet, air dah banyak, makan dah tak banyak yang berat seperti gula, susu, karbohidrat yang berbentuk kek, cucuk keria lah semua tu kan. Jadi body you dah respon cantik lah. Bila body tu dah respon cantik, dia dah normal. Tapi bila you ambil ubat tekan supaya turun blood pressure, sebab dulu you ada high blood pressure, maka you jadi low blood pressure. Yang tu tak masuk akal. Doktor mana pun kalau tengok blood pressure tu dah cantik, dah turun, harus kurang sampai boleh buang pun. Dan memang pun high blood pressure, kan saya kata diabetes, kolesterol, tak ada masalah lagi dah. So saya kata apa? Kurangkan ubat-ubatan. Tak semestinya high blood pressure saja. Kan saya kata ubat-ubat lain yang menurunkan blood pressure ada kesan sampingannya, bagi tahu doktor. Doktor, blood pressure saya dah mula rendah, dah cun dah, saya tak mau. Boleh tak? Okey, kalau tak mau juga nak kena cari doktor lain lah. Jumpa saya memang saya suruh kurang, kalau boleh buang pun tak apa. Sebab apa? Ubat sentiasa ada kesan sampingan kalau you dah improve. Baik, next, salt water. Gajin-gajin calit garam. Okey, selalunya 500 ml 2 kali calit, ataupun suku sudu teh, garam bukit ataupun garam Himalaya, ataupun garam Celtic, ataupun RX salt yang saya keluarkan, yang ada garam buluh semua tu. Saya dah sengaja buat untuk diri saya. Sebab kita dah tahu kita tak cukup mineral dalam garam kita. Yang ada kat tepi jalan yang 5-60 sen tu, you beli kedai-kedai biasa, kedai runcit, itu membawa penyakit. Sebab cuma ada sodium dan chloride saja. Baik, sambung. Siapa yang suka lemon juice, masuk garam juga sikit dalam tu. Apa-apa pun tambah sikit. 1-2 calit garam ataupun suku sudu teh. Okey, garam yang saya dah cerita. Lemon juice, lemon juice. Bagus. Seterusnya, siapa yang ni pilihan, you boleh buat yang mana pun. Kopi, ni salah satu daripada kopi yang kalau tak boleh tidur, jangan minum malam lah, berapa puasa. Tapi masa biasa sahur boleh ambil kopi, supaya kopi ni boleh menurunkan sedikit, menurunkan pula, nak naikkan balik lah you punya blood pressure. Ataupun teh tanpa gula, tanpa susu bang. Okey kak. Next, raisin ni kismis. Memang ada betul dia punya kebaikan. Atau almond. 2 kajian tentang almond dan raisin ni, kacang almond tahu kan, dia orang suruh buat macam Rasulullah SAW kita buat rendam. Dia rendam malam ni, besok pagi dia makan. Ni makan kismis atau almond tu, tetapi dengan air-airnya sekali pun boleh. Macam nabis tu, ingat tak kita belajar macam mana Rasulullah SAW dia rendam kurma semua tu? Boleh buat benda tu. Jadi ada kebaikan untuk memperimbangkan kembali. Dia bukan nak naik sampai melangit tinggi, dia nak supaya you tak pening-pening lagi dah. Baik, sambung. Basil leaves, kalau ada choice, kalau ada dapat pilihan,
Basil leaf ni macam saya nak kata biji selasih ke, pokok ni daun selasih ke, tapi basil lah. You pergi tengok kat supermarket dia tulis basil. Tapi basil leaf ni you ambil daun dia 10 ke 15 helai, you masak dia, rebus dia, buat macam teh. Teh basil, okey. Minumnya bukan lepas makan, waktu perut kosong. Buat 2 kali sehari. Tengok apa jadi pada blood pressure you. Basil leaf tu boleh naikkan sikit you punya blood pressure balik, insyaAllah. Sambung sikit lagi. Pilihan seterusnya licorice. Licorice ni dia macam batang-batang tu, macam kulit keras sikit, tapi you boleh buat teh. Ada jual pun licorice tea, okay, yang dah dikecilkan, yang telah dipotong halus-halus, boleh. Nombor seterusnya ialah beetroot. Pernah dengar kan beetroot yang merah tu? You ambil beetroot dia tu, you buat minuman. Nak buat jus pun boleh, nak buat smoothie pun boleh, 2 kali sehari juga. Seterusnya, almond milk. Almond ni kita kena belajar lebih sikit lah, ada power lah kan. Okay. So, susu almond yang organic, okay, bagus. Rosemary, siapa yang suka main dengan essential oil, aromaterapi tu, okay, tetapi dia nak minyaknya. Rosemary oil ni ataupun rosemary tincture ni, you bubuh 10 ml dalam air, adalah cara dia dilute dia. You larutkan dalam air secukupnya, lepas tu minum. Okay. Lepas tu carrot juice. Carrot juice senang lah kan. Carrot juice, tapi kalau boleh campur dengan honey. Yang saya keluarkan original madu tualang. Jaga baik-baik, jangan ambil madu yang 80% kat pasaran dah mula menipu. Okey. Memang dah confirm pun Mardi buat kajian. Okey. Yang penting ialah nak cari 20% ni. Madu tualang boleh. Kalau you ada kelulut pun kelulut lah, tetapi dia lebih suka kepada madu yang real, ada sedikit kemanisannya. Okey. So carrot juice campur dengan honey 2 kali sehari, ataupun satu lagi, kalau jenis yang suka makan lahap, tolong kurangkan, sebab salah satu daripada penyebab low blood pressure ialah makan berlebihan. So makan biar kecil-kecil dia punya kuantitinya. Tapi dia kalau nak rasa kenyang, ambil sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama sekali ulam-ulam semua tu, you makan banyak pun tak takut sangat. Yang dia takut ialah benda yang heavy seperti protein dan ialah benda-benda yang banyak sangat lemak tu, dan terlalu banyak pula. Jaga baik. Lowerkan you punya medication, saya dah cerita tadi. Yang tu sebenarnya paling mustahak siapa yang tengah makan ubat ni. Sikit lagi, jangan terlalu berdiri lama-lama. Kalau you masih belum stabil lagi, jangan prolong standing, lupa diri. Berdiri, kadang-kadang tumbang je nanti. Okay? Dan jangan lupa ada stocking yang orang panggil compression socks. Stocking yang orang mengandung tu kan. Sebab mengandung pun salah satu penyebab low blood pressure pun. Kadang-kadang siapa yang nak pitam-pitam tu, tapi jangan risau, lepas you beranak, you punya blood pressure back to normal, insyaAllah. So siapa yang masih lagi tidur pun bermasalah, kadang-kadang dia kena angkat sikit 2 bantal di belakang leher dia, ataupun 45 degrees kan, baru dia rasa tak berapa macam nak pitam-pitam, silakan. Itu berarti you kena position you secara mengikut keselesaan you. Last kali ialah check thyroid. Setengah orang ada hyperthyroid pun boleh kena ni, hypo pun boleh. Hypo lagi senang kena lah. Ujung-ujung sekali, jangan tengok cerita yang menakutkan. Kalau nak tengok cerita-cerita Korea ke apa, okey, tak apalah. Tapi jangan cerita yang menakutkan ataupun menyebabkan you jadi stres, jadi sedih. Saya faham, kadang-kadang kita duk tengok iPad ke, tengok ni cerita-cerita kat YouTube ke, kan ada advertisement aman Palestin kan, ada cerita-cerita ni lah. Boleh tengok dan kita jadi orang yang peka nak sedekah semua tu. Tapi kalau tengok selalu sangat, saya yang tak tahan tu, ada satu budak yang aman Palestin tu, dia kata, ya Allah, saya tengok dia, kalau saya fikir-fikir kalau cucu saya macam mana lah kan. So kita kalau boleh sedekah lah sikit-sikit, insyaAllah. Tapi yang penting, untuk orang yang low blood pressure ni, jangan sampai you nak menitik air mata sangat banyak hari, nanti takut blood pressure you terlalu rendah pula. Jaga baik-baik, okay? Kalau apa-apa pun, kita ucapkan selamat berpuasa seterusnya, dan jaga-jaga daripada COVID. Let go and feel good. Senyum sok mo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.